Dalam naratif Kristian, mereka tidak panggil Ya'juj Ma'juj. Dalam Kristian atau dalam bahasa Inggeris dipanggil Gog Magog. Kajian yang ditulis oleh salah seorang pensyarah di Stanford University pada tahun 2015, mereka membuat unjuran kajian itu konkret ini adalah wujud lewat daripada pergeseran semula jadi yang wujud di bawah perkampungan Napoli di Itali. Dan kalau kita lihat penemuan itu, kita akan nampak dua buah gunung berapi di antara kedua-duanya, dan di bawah itu adalah Napoli. Kalau kita ambil unjuran dua buah gunung berapi ini, cuba kita petakan ke dalam satu ayat Al-Quran yang Tuhan bercerita tentang Zulkarnain, dan apabila dia sampai di antara dua gunung, kita akan nampak ada banyak persamaan dengan penemuan kajian pada tahun 2015 ini dengan apa yang digambarkan oleh Tuhan. Dalam Al-Quran, Tuhan menggunakan perkataan kaum bagi menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj. Oleh kerana ayat yang mutasyabbihat inilah menyebabkan tafsiran yang pelbagai. Penggunaan kaum itu digambarkan Ya'juj Ma'juj itu adalah spesies makhluk yang bernyawa seperti kita. Saya sangat tertarik dengan kajian yang penemuan baru 2015 ini. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, kalau kita pairkan dengan bahasa Inggeris Gog and Magog, dan what if kalau kita tafsirkan Gog and Magog itu adalah gas and magma, kita akan menemui satu jawapan yang lebih harmoni, bahawasanya apa yang digambarkan lewat penemuan Zulkarnain di perkampungan itu adalah bukan spesies makhluk, tetapi adalah gas and magma, iaitu tentang gunung berapi. Ada dua buah gunung berapi dekat situ, Campi Flegrei dan juga Vulcano Vesuvius. Konkret yang mereka menggunakan terma konkret semula jadi yang berlaku di bawah tanah, dan disebabkan itulah gas dan magma itu tidak dapat naik ke atas. Jadi yang menolak tanah ke atas itu adalah daripada gas magma yang berada di kerak bumi. Berlaku mendapan dan menyebabkan tanah itu naik. Saya tidak meletak ini adalah satu perspektif saya. Saya hanya membawa satu unjuran baru untuk kita membaca study case yang dibuat oleh Stanford University ini, dan bagaimana kita boleh relatekan dengan apa perkisahan yang berlaku ketika zaman Zulkarnain itu. Dan saya fikir kalau kita tafsirkan gas and magma itu, dia menjadi satu realiti bahawasanya Tuhan tidak berkata-kata secara tidak berasas, which mean Tuhan knows more about the science and alam ini lebih daripada kita. Dalam kisah Zulkarnain dalam Al-Quran, kita melihat bahawasanya Tuhan menggunakan perkataan berdiri kukuh. Kan Zulkarnain meminta daripada penduduk untuk membawa kepada aku tembaga dan besi dan bakar sehingga tembaga itu cair dan menjadi besi yang kukuh. Perkataan kukuh ini, kalau kita gambarkan dalam persoalan hari ini, jawapannya adalah konkret. Konkret adalah satu-satunya bahan yang boleh untuk kita elak daripada pengaliran magma yang berlaku di bawah kerak bumi. Kalau kita bercakap tentang naratif bahawasanya Ya'juj Ma'juj itu adalah kaum yang akan menggali, dan di hujung akhir Tuhan kata dengan di akhir zaman nanti mereka akan membuka pintu ini. Kalau kita gambarkan gas and magma yang berada di kerak bumi, mereka telah menggali sebenarnya. Sebab itulah Pauzuli pada tahun 90-an itu berlaku sedikit tanah terangkat, dan apabila mereka menganalisis konkret ini adalah konkret yang sama yang ada di Pantheon. Pantheon tu adalah satu bangunan yang berada di Itali yang masih kukuh sehingga sekarang, walaupun berubah zaman, berubah masa, berlaku gempa bumi di sana, tapi ia masih lagi kukuh. Ini bermaksud penggunaan bahan konkret di dalam binaan itu berasal daripada serbuk hasil daripada batu-batuan gunung berapi, itu menjadikan sesuatu yang kukuh. Kalau kita mengambil unjuran perspektif ini, dalam kisah Zulkarnain itu tidak sahaja bercerita tentang kepimpinan Zulkarnain, tapi ia bercerita tentang bagaimana masa depan architecture untuk menjaga bangunan untuk elak daripada hancur ataupun untuk elak daripada sebarang gempa yang berlaku.